Kita kena terus, saudara-saudari, pakcik-makcik, kerana kegilaan dan tamak UMNO Barisan Nasional ini, dia tidak kenal hujung dia. Kita ingat selepas dia dah buat macam-macam, dia insaf dengan keputusan pilihan raya lepas yang jelas sebenarnya berpihak kepada kita, kalau tidak kerana SPR dan juga penipuan dia. Tapi kalau tengok lepas satu persatu dia menang, mula dia umum minyak naik, lepas itu dia umum gula naik, lepas itu dia umum elektrik naik, kemudian dia nak naikkan tol, dan yang paling teruk sekali dia juga telah umumkan akan perkenalkan satu cukai baru, nama dia cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST. Kalau selama ini cukainya hanya dikenakan kepada orang yang kena bayar cukai, dan siapa yang kena bayar cukai ini diukur dari segi kaya ke tidak. Sebab konsep cukai ni sama macam konsep zakat. Zakat ke cukai ke paling kurang konsepnya sama, iaitu hanya orang yang berada, orang yang mampu, yang kaya bayar cukai. Orang miskin tak bayar cukai. Dalam ramai-ramai rakyat Malaysia ini, hanya ada 1.5 juta rakyat yang pendapatan dia lebih 2,500 bulan. Yang itu je lah yang bayar cukai selama ini. Yang lain tak bayar cukai. Sebab nak bayar cukai macam mana, makan pun tak cukup. Konsep itu sama macam konsep tol. Tol pula, tol saja. Zakat dalam Islam, zakat ada had dia. Apabila cukup had dia, baru kena bayar zakat. Mari otak Najib Tun Razak, dengan wang yang dia kutip, dengan cukai yang ada selama ini, dia kata tak cukup. Sebenarnya wang itu lebih daripada cukup ni. Kalau pergi parlimen, YBTO pun tahu, kalau kita tengok berapa banyak yang UMNO Barisan Nasional kutip daripada rakyat tiap-tiap tahun, dia meningkat. Kalau tahun 2003, 10 tahun yang lepas, Kerajaan Barisan Nasional kutip 93,000 juta cukai dan juga pendapatan daripada rakyat Malaysia. Tahun lepas 2013, dia naik 208,000 juta. Naik 3 kali ganda dalam tempoh 10 tahun. Jadi Najib dapat akal baru. Dia kata kalau dulu hanya orang yang kaya, yang pendapatan lebih 2,500 bulan kena bayar cukai, sekarang kita buat cara baru. Kaya ke, miskin ke, budak ke, papa kedana ke, Melayu, Cina, India, UMNO, PAS, DAP, PKR, dia kata semua kena bayar cukai lepas itu. Cukai ini namanya cukai barang dan perkhidmatan. Ikut undang-undang. GST ni pakcik, mula-mula sekali yang nak perkenalkan GST ni dulu, raja segala kroni, nama dia Tun Daim Zainuddin. Lama dah UMNO nak buat ni, tahun 87, 88 lagi dia nak buat. Mari tahun 1991 Datuk Seri Anwar jadi Menteri Kewangan. Jadi dia mewarisi rancangan Daim untuk buat cukai GST ni. Tapi kebetulan tahun 91 sampai 98 ekonomi kita baik, pendapatan banyak. Jadi tidak ada alasan untuk memperkenalkan cukai ini. Jadi sebab itu sampai akhirnya cukai ini, sampai Datuk Seri kena pecat pun dia tak buat. Jadi mula timbul balik GST ni tahun 2005. Masa tu saya masih lagi di Petronas. Jadi Kementerian Kewangan lantik satu jawatan kuasa, dipanggil semua wakil daripada industri tu, accountant semua. Saya wakil juga dari segi industri minyak dan gas untuk bagi pandangan tentang GST. Sekarang Datuk Seri Najib kata dah tak ada cara lain dan masa lain. Kalau kita nak buat, kita kena buat sekarang, dia kata. Jadi cukai ini yang aktanya telah ada lama, undang-undangnya cukup mudah. Mengikut akta cukai barang dan jualan yang akan diperkenalkan hujung tahun ini dan berkuat kuasa tahun depan 1 hari bulan April 2015, cukai ini menyatakan kalau ada setiap jual beli, tidak kiralah apa dia, maka jual beli itu akan dikenakan cukai. Mudahnya.
Cukai GST ni cukup mudah. Ada saja jual beli kena bayar cukai. Malah jual beli itu takrifannya cukup luas mengikut akta. Takrifan jual beli mengikut akta ialah jual beli atau urus niaga itu dikira apabila berlaku sebarang pertukaran, perkhidmatan ataupun barang, sama ada pertukaran itu melibatkan wang ringgit ataupun tidak. Contohnya, bagi wang ampau kepada anak, kepada cucu masa tahun baru Cina, itu dikira jual beli ke tidak? Kalau ikut akta, itu dikira jual beli. Sebab akta kata jual beli ini ialah bila berlaku sebarang pertukaran barang atau perkhidmatan. Ambil duit, bagi dekat cucu, itu tukar barang tu. Kalau ikut aktanya, itu pun dikenakan cukai. Akta GST ini ditulis sedemikian rupa supaya setiap benda yang kita buat, saya bagi ceramah malam ini pun kalau ikut takrifan akta, adalah jual beli, saudara-saudari. Jual beli yang boleh dikenakan cukai. Jadi itu yang hebatnya UMNO Barisan Nasional ini. Dia boleh ambil undang-undang yang menetapkan bahawa semua perkara pertukaran jual beli semua kena bayar cukai. Memang betul Datuk Seri Najib dah umumkan pengecualian. Sebab kalau ikut akta ialah semua jual beli barang atau perkhidmatan dikenakan cukai, kecualilah barang atau perkhidmatan itu dikecualikan, dan pengecualian itu akan diumumkan oleh Menteri Kewangan. Maka 25 Oktober yang lepas, Datuk Seri Najib, cantik je dia, pink semua, pergi ke Parlimen, buat pengumuman tahun depan kita akan melaksanakan GST, dia kata. Tapi jangan bimbang, kerajaan mendahulukan rakyat, maka perkara-perkara berikut dikecualikan daripada cukai, dia kata. Dia pun baca. Ini bukan saya reka ni, ini daripada ucapan belanjawan dia sendiri. Pertama, barang makanan asas seperti gula, beras, garam, gandum, minyak masak, rempah ratus, kacang dal. Dia sebut kacang dal, maksudnya kacang tanah, kacang panjang, kacang bendi, semua kena cukai. Kacang dal je yang tak kena. Kacang dal, budu, belacan, cencaluk yang tak kena cukai. Yang lain makanan kena cukai abang weh. Roti canai kena cukai lepas ini. Air teh kena cukai pakcik. Itu yang pertama, kategori tak kena cukai. Kategori kedua ialah air paip memang tak kena cukai. Elektrik tapi hanya penggunaan 200 unit yang pertama untuk kegunaan rumah saja kena cukai. Yang tak kena cukai, yang lain semua kena cukai. Maknanya kalau pakcik, adik kakak balik tengok bil lepas ini, 200 unit pertama elektrik itu bersamaan dengan bil lebih kurang RM50 ke bawah. Hanya rumah yang bilnya RM50 ke bawah elektrik tak kena cukai. Siapa yang pandai-pandai pergi pasang aircon satu padan muka, bayar cukai kamu lepas ni. Sebab selalunya kalau ada satu aircon pun, elektrik mesti lebih RM50 sebulan. Daripada RM50 ke atas, yang itu kena bayar cukai lepas ini. Kalau kita ada kedai ke, pejabat ke, kilang ke, lagi naik, kena bayar cukai. Masjid kena bayar cukai. Yang masjid tu masjid tak? Masjid lepas ini, jawatankuasa masjid tolong kutip kutipan banyak-banyak masa Jumaat. Sebab harga elektrik naik dan akan ada cukai pula atas elektrik itu, kerana masjid tidak dikira sebagai kegunaan kediaman domestik, maka kena bayar cukai. Hanya RM50 ke bawah untuk kegunaan rumah saja tak kena cukai. Elektrik yang lain semua kena cukai. Okay, itu kategori kedua. Kategori ketiga ialah perkhidmatan pengangkutan. Taksi, bas, kereta api, tol, LRT, komuter, feri, bot, tak kena cukai. Kemudian perkhidmatan pendidikan pun tak kena cukai. Okay. Pendidikan ini maksudnya kalau bayar yuran kepada sekolah, bayar yuran kepada universiti, tak kena cukai. Yang lain
yang melibatkan pendidikan kena cukai. Dalam kategori itu juga dinyatakan perkhidmatan kesihatan tak kena cukai. Baik, perkhidmatan kesihatan kita kena cukup berhati-hati, kerana dia kata hanya perkhidmatan kesihatan yang tak kena cukai. Saya baru pergi jumpa doktor, anak punya tadi, pergi jumpa doktor. Doktor charge katakanlah RM400. Daripada RM400 itu 100 charge doktor rundingan, consultation dia, dia bagi nasihat semua, yang itu dia charge 100. 300 lagi ubat lah, test itulah, x-ray. Yang itu tu kalau dikira bukan perkhidmatan kesihatan, tak masuk dalam perkhidmatan kesihatan, maka kena bayar cukai. Ubat, saudara-saudari, lepas ini kena bayar cukai. Sebab ubat itu bukan perkhidmatan, ubat itu barang. Yang dikecualikan hanyalah perkhidmatan kesihatan. Jadi charge doktor kita jumpa tak kena, tetapi yang lain-lain itu, terutamanya ubat, memang kena. Jadi lepas ini doktor pun pening kepala, kita pun pening kepala. Yang keempat, kategori keempat yang tak kena cukai yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Oktober lalu, ialah jual beli dan sewaan rumah kediaman. Tapi maknanya sewa pejabat kena, sewa kedai kena, sewa yang lain yang tidak melibatkan rumah kediaman semua kena cukai lepas itu. Jadi saudara-saudari, orang tanya, habis kalau banyak tu je, maknanya cencaluk, belacan, budu, kacang dal, tepung, beras, minyak, rempah, air, api RM50, tol, yang lain semua tu apa cerita? Yang lain tu maksudnya, pakcik-makcik, gasaklah kita bayar cukai sampai mati. Gigi palsu kena bayar cukai, kopiah kena bayar cukai, spek mata kena bayar cukai, gunting rambut kena bayar cukai, cincin kena. Sebab tu lepas ni Rosmah tak beli cincin dah. Baiki kereta kena bayar cukai, servis kereta kena bayar cukai, catering kena bayar cukai lepas ini. Maknanya hampir semua barang dan perkhidmatan yang selama ini kita tak bayar cukai, kita kena bayar cukai. Keadaan ini berlaku dalam keadaan semua barang lain dah naik harga. Elektrik naik harga, minyak naik harga, gula naik harga, tol. Lepas ini saya rasa sebelum habis 2014 dia naik lagi minyak satu kali. Kita dah dengar ura-ura Tengku Adnan kata RON 95 ini hanya untuk orang miskin, dia kata. Yang tak miskin itu kamu tak boleh beli RON 95, kamu kena beli RON 97. Ini idea-idea gila yang UMNO Barisan Nasional sedang fikir untuk kutip lebih banyak duit daripada rakyat. Jadi jangan terkejut, belum habis 2014 dia naikkan sekali lagi harga minyak. Sebab dia tahu kalau tahun depan dia nak naikkan cukai GST, saudara-saudari, maka semua kenaikan barang lain ini perlulah dibuat sebelum 1 April 2015. Bila dia dah perkenalkan cukai itu pada 1 April 2015, harga barang akan melambung naik tinggi. Kalau dia perkenalkan pula, buat keputusan naikkan pula harga barang, harga elektrik ke harga minyak, saya yakin jadi dia takkan berani. Sebab itu dia akan hanya ada masa antara sekarang sehingga awal tahun 2015 untuk menaikkan harga barang yang lain. Jadi sebab itu macam mana pun dia akan naikkan sekali lagi harga minyak. Barang lain, tepung ini, dia akan naikkan lagi. Harga minyak masak, dia akan naikkan lagi lepas ini. Semua yang selama ini ada subsidi, dia akan tarik sedikit-sedikit, naikkan harga, supaya semua harga barang ini dah naik. Tahun depan apabila dilaksanakan GST, lepas itu 2 tahun tak ada harga barang naik, dia pun panggil pilihan raya. 6 bulan sebelum pilihan raya, dia pun bagilah BRIM. Daripada 500 pilihan raya yang lepas, dia naiklah jadi 800 sebelum pilihan raya akan datang.